أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan membuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Hadis ini berkait dengan amalan rasuah yang biasa dilakukan oleh pihak yang berkuasa yang memerintah ataupun oleh hakim yang mengendalikan urusan di mahkamah. Allah melarang orang yang beriman melakukan rasuah, memberi bayaran kepada hakim untuk memenangkan dia dalam kes, padahal dia salah. Dia tahu dia salah. Terutamanya biasa dalam perkara yang berkait dengan harta. Dia tak patut dapat harta itu, dia rasuah kepada hakim yang memerintah, maka dia dapat harta itu, maka pendapatannya haram. Adapun hakim itu, kalau dia tahu itu rasuah, maka dia berdosa. Kalau dia tak tahu, dia tak berdosa kerana dia tak tahu. Dan dia telah melaksanakan hukuman mengikut saksi dan keterangan-keterangan. Nabi bersabda, "Ala innama ana basharun wa innama ya'tiyanil khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dengan makna, Nabi kata, sesungguhnya aku ialah seorang manusia, kata Nabi. Aku seorang manusia. Datang padaku mereka yang berbalah. Boleh jadi kalangan kamu yang pandai berhujah, yang bijak berhujah. Lalu dengan sebab hujah yang bijak itu, dia mengambil hak seorang Islam yang lain. Aku hukum dengan hujah dia, menang dia. Tapi ingat, aku ikut hukum yang zahir saja, hujah-hujah dia. Kalau dia buat tu, dia tipu aku, maka yang diambil daripada harta tu adalah api neraka. Sebahagian api neraka yang akan jadi bebanannya pada hari kiamat, tanggunglah dia. Ataupun dia tinggalkan. Dia tinggal, dia kena minta maaf balik. Disebut dalam hadis, Al-qudatu thalathatun khadin fil jannati wa khadiyani fil nar. Hakim ada 3 jenis. 1 jenis masuk syurga, 2 jenis masuk neraka. Hakim yang masuk syurga, hakim yang mengetahui ilmu kehakiman, ilmu syariat, ilmu perundangan. Dia hukum dengan ilmu dan pengetahuannya, dengan ilmu yang ada pada dia, pengetahuan yang ada pada dia, maka dia masuk syurga. Sama ada dia hukum itu betul-betul. Kalau orang tipu dia, hak penipu tu masuk neraka. Hakim boleh pahala kerana dia hukum dengan ilmu dia. Kita ingat, bukan semua hakim. Hakim, dia hukum mengikut hujah-hujah yang diberi. Itu kita kena sedar. 2 jenis masuk neraka. Hakim yang tahu perkara yang sebenar, dia tidak hukum mengikut perkara yang sebenar. Dengan sebab rasuah, dengan sebab cenderung kepada orang yang dia nak bela itu,
Dia tahu kawan tu salah kerana adik-beradik dia, kenalan dia, maka tak ada hukumnya. Dihukum orang lain. Hak ni masuk neraka. Yang kedua, hakim yang jahil. Dia jahil jadi hakim juga. Nak kerja sangat. Padahal dia tak tahu, dia tidak pintar. Ada CJ saja. Ada kelulusan jadi hakim. Tapi tak pintar. Ambil jawatan itu. Hukum dengan jahilnya. Hak ni masuk neraka juga. Dua jenis masuk neraka, sejenis masuk syurga. Ini satu benda yang kita kena sedar. Dan Allah Ta'ala akan hukum pada hari kiamat. Pada hari kiamat diselesaikan oleh Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Di hari kiamat kelak Allah Ta'ala bicara ahkamul hakimin. Hakim yang paling bijak ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil saksi malaikat, saksi manusia, saksi kulit yang ada di tubuh dia, tangan dia, kaki dia jadi saksi, beritahu apa yang dia buat sebenar. Depan Allah Ta'ala tak boleh nak tipu lagi. Allah Ta'ala akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Allah Ta'ala hukum dengan bukti. Padahal Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Allah Ta'ala dia tahu apa yang hamba dia buat. Pakai hukum gitu je. Tidak. Allah Ta'ala hukum dengan bukti. Dibawa catatan malaikat. Dibawa saksi-saksi makhluk. Dibawa saksi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Membuktikan kesalahan dia. Bahawa Allah Ta'ala hukum. Itu Allah Ta'ala. Ada pun atas dunia ni, hakim menghukum mengikut hujah-hujah yang diberi kepada dia. Dan sebab itulah dalam Islam dibenarkan peguam. Peguam tidak salah dalam Islam. Peguam ni tujuannya ialah untuk mencari mana-mana bukti undang-undang yang boleh membebaskan orang itu kalau dia tidak bersalah. Cari walaupun sedikit. Sudra'ul hudud bisyubhat. Kalau hukum hudud ada sedikit kekeliruan, tak boleh jatuh hukum. Sama ada diringankan hukuman ataupun dibebaskan. Kalau tidak ada bukti yang jelas. Maka dibenarkan wakil. Wakil ialah peguam. Orang jadi peguam tidak bersalah. Jadi hakim tak bersalah. Yang bersalahnya orang yang menipu itu bersalah. Peguam dia mencari hujah undang-undang, hujah syariat. Itu tidak salah pada dia. Dari Islamnya tak salah. Kerana Islam ni teliti. Apa yang disebut dalam ayat ini ialah kerana nak mengambil harta orang dengan cara batil. Menggunakan harta mempengaruhi dengan rasuah. Ini batil juga. Semua perkara ini adalah harta haram. Bila disebut dalam Quran, ini menandakan dosa besar. Rasuah adalah dosa besar. Mengambil harta orang dengan cara yang tidak betul juga adalah dosa besar. Wallahu a'lam.